Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu menyambung siri tafsir Al-Quran Al-Karim ataupun siri tafsir karya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dan kita telah pun melihat tafsir beliau pada surah An-Nazi'at, surah yang kedua dalam juzuk ke-30. Dan surah ini telah kita lihat sampai ayat 26. Dan kita insya-Allah akan melihat pada kali ini bahagian yang kedua daripada surah An-Nazi'at. Muslimin dan muslimat yang mengikuti sekalian, kita telah melihat bahagian awal surah ini, dan kita dapati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dan juga umat Islam di zaman Nabi dan zaman kita tentang kesalahan yang dibuat oleh Firaun. Bagaimana dia mengatakan dan mendakwa bahawa dia adalah Tuhan. Kemudian Allah SWT telah menghukum Fir'aun, dan ia menjadi ibrah, iaitu pengajaran, sebagaimana dalam ayat ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, pengajaran untuk orang yang takut kepada Allah. Maka kita akan mengambil pengajaran daripada kisah Fir'aun. Kemudian kita menyambung ayat lepas itu. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Kata Imam Ibn Kathir, yaqulu ta'ala muhtajjan ala munkiril ba'thi. Allah SWT menyebut untuk menolak ataupun untuk berhujjah kepada orang yang menolak hari kiamat. Orang kafir menolak hari kiamat, mengingkari bahawa manusia akan dibangkitkan kembali, dan mereka kononnya merasa hairan bagaimana nak dibangkitkan balik orang yang telah mati, telah hancur badannya, tulang belulangnya. Bagaimana nak dibangkitkan manusia itu telah mati, ditanam, dikebumikan dan menjadi tanah dan hancur, bagaimana nak dibangkitkan. Maka Allah SWT menyebut dalam ayat bermula 27 ini sebagai jawapan kepada mereka dengan membandingkan manusia, iaitu kita, penciptaan kita, dengan penciptaan Allah yang lebih besar, lebih hebat. Maka Imam Ibn Katsir mengatakan Allah SWT telah berhujjah ke atas orang-orang yang mengingkari, menolak kebangkitan, dengan mengatakan a'antum, wahai manusia, adakah kamu wahai manusia. Itu mereka yang menolak. Dan juga seluruh manusia dari segi umumnya, penciptaan manusia, a'antum asyaddu khalqan, adakah kamu wahai manusia menganggap kamu ini ciptaan yang hebat sangat, yang besar sangat. Sebab mereka menolak manusia dibangkitkan, sedangkan Allah boleh bangkitkan dengan begitu sahaja, dengan mudah, dengan kun fayakun. Maka Allah mengatakan, adakah kamu menganggap penciptaan kamu itu lebih berat, lebih besar, lebih hebat, amis sama, ataupun penciptaan langit, segala yang ada di langit dan sebagainya. Ya'ni, iaitu kata Imam Ibn Katsir, yakni balis sama'u asyaddu khalqan. Maksud ayat ini ialah, adakah kamu menyangka wahai manusia kamu lebih hebat daripada penciptaan langit? Ketahuilah langit itu lebih besar, lebih hebat daripada kamu. Itu maksud ayat itu. Kata Ibn Katsir, maksud ayat itu ialah, tetapi ingatlah bahawa langit itu lebih hebat daripada kamu penciptaannya. Langit dan bumi sekali, maksud alam ini, dibandingkan dengan penciptaan manusia. Allah SWT mampu mencipta yang lebih besar berbanding kita yang biasa. Maka sudah pasti Allah SWT mampu untuk membangkitkan manusia. Itu maksud dia. Jadi dalam ayat lain juga Imam Ibn Katsir membawa ayat-ayat lain yang menyatakan bahawa penciptaan langit itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Allah nyatakan dengan jelas dalam ayat yang lain, la khalqus samawati wal ardi akbar
akbaru min khalqin nas. Penciptaan, ketahuilah bahawa sesungguhnya penciptaan langit, semua langit, lapisan langit dan bumi ini semuanya lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi jangan manusia merasa sombong dan melupakan. Dan juga janganlah manusia mengingkari, kerana Allah SWT lebih mampu, lebih berkuasa mencipta yang lebih besar daripada kita dan lebih hebat. Kemudian kita baca dalam ayat surah Yasin juga di penghujungnya, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahu, bala, sudah pasti Allah mampu, Allah yang menciptakan bumi sudah pasti mampu mencipta manusia seperti kita, seperti mereka maksudnya. Bala wa huwal khallaqul alim, Allah lah yang maha mencipta, yang maha mengetahui. Baik, kemudian Allah sebut lagi itu banaha, iaitu langit itu kami yang Allah yang bina, Allah yang mengangkat langit itu, Allah yang mencipta langit itu. Maka di sini lepas ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kehebatan penciptaan langit dan bumi untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang mengingkari manusia dibangkitkan, diciptakan balik. Lihatlah langit dan bumi, banaha, Allah membinanya. Bagaimana langit yang hebat itu kita lihat perfect, tidak ada sebarang kekurangan. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah yang mengangkat langit itu menjadi tinggi. Dalam ayat lain disebutkan tanpa amad, tanpa tiang yang kamu nampak. Allah mengangkat langit itu tinggi. Rafa'a samkaha, mengangkat bumbungnya, maksudnya mengangkat ketinggiannya. Kita melihat langit yang begitu luas. Kemudian fasawwaha, Allah mengelokkannya, menyempurnakannya, tidak ada kekurangan di mana-mana. Macam kita baca dalam awal surah Al-Mulk disebutkan tentang langit ini, thumma rji'il basara karratain, lihatlah berulang kali, kat mana ada kekurangan, ya. Disebutkan alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah betul-betul ada tak di sana kekurangan langit itu. Allah yang mencipta 7 lapisan langit, Allah mencipta, dan carilah di mana adanya kekurangan, benda yang pelik, yang ganjil, yang kurang, yang cacat, nauzubillah. Tak ada. Lihatlah, farji'il basar, lihat banyak kali. Thumma rji'il, kemudian lihat lagi, fikir lagi, kaji lagi. Maka manusia mendapati, terutama orang yang mengkaji tentang langit dan seterusnya, mendapati bahawa ia satu binaan yang kukuh, yang indah, yang sempurna. Fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Langit itu juga dan bumi ini juga Allah jadikan malamnya dan siangnya. Aghtash maksudnya malam itu dia jadikan gelap. Baik, ayat tadi kata Imam Ibn Kathir, cantik ayat dia. Rafa'a samkaha fasawwaha, apa kata Imam Ibn Kathir? Ay ja'alaha 'aliyatal bina, Allah menjadikan dia binaan yang tinggi. Ba'idatal fana, maksudnya sejauh mata memandang. Mustawiyatal arja, sama daripada setiap sudut dilihat sama sempurna. Dan mukallalatan bil kawakibi fil lailatil dhalma, dan dihiasi pula indah dengan bintang-bintang pada malam yang gelap. So ini dipanggil langit yang tak habis-habis dikaji dan direnung dan dilihat, tidak menjemukan kita. Siang dengan keindahannya, malam dengan keindahannya. Jadi ini dipanggil kehebatan Allah SWT mencipta langit yang kita tidak tahu di mana hujung dan awal dia. Kemudian wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, kata Imam Ibn Katsir ay ja'ala lailaha muzliman, iaitu Allah menjadikan malamnya gelap, menutupi, aswad yang hitam, yang gelap, halikan yang amat gelap. Sedangkan wa naharaha mudhi'an, jadikan siangnya pula begitu terang, musyriqan nayyiran wadihan, terang jelas bercahaya. Jadi Allah yang jadikan semuanya siang dan malam, sehingga kita lihat siang dan malam amat berbeza, suasananya, gambarannya, keadaannya, cahayanya. Allah yang jadikan. Betapa hebatnya Allah menjadikan segala-gala termasuk matahari dan sebagainya. Allah menyebut kehebatan penciptaan. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi pula selepas itu Allah jadikan dia dibentang, terbentang dan dielokkan dan diluaskan.
Kemudian dahaha maksud diluas, dibentangkan itu dihuraikan lagi lepas tu, iaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan daripada bumi ini segala yang diperlukan oleh manusia, airnya dan tanaman dan tumbuhan dan sebagainya. Bermakna Allah SWT mengeluarkan, mencipta bumi ini, kemudian bukan hanya bumi ini kosong, tapi bumi ini tumbuh dan ada tanaman dan ada semua yang diperlukan oleh manusia, galiannya, atasnya, dalamnya. Allah jadikan. Betapa hebatnya bumi ini dan langit tadi lebih hebat daripada manusia. Itu maksud dia. Allah boleh jadikan. Kemudian disebutkan lagi wal jibala arsaha, dan bukit-bukit itu menjadi macam pasak yang mengukuhkan bumi. Jadi di sini kita lihat Imam Ibn Kathir membawa riwayat daripada Ibn Abbas. Kita lihat Ibn Abbas, ya, daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa pada Allah SWT menjadikan bumi ini terbentang luas dan dielok, dikembangkan. Disebut di sini Allah menjadikan padanya ada air, ada sungai, ada pokok, ada bukit dengan pasir, dengan tanah, dengan semuanya. Ini maksud Allah telah siapkan bumi ini dahaha, telah siapkan dan indahkan dan cantikkan. Kemudian Allah jadikan bukit sebagai pasak. Kata Imam Ibn Kathir, ay qarraraha wa athbataha wa akkadaha. Allah menetapkan, mengukuhkan dan memberikan ia kekuatan supaya ia tidak bergerak dan tidak supaya Allah menjadikan dia stabil. Itu maksud dia. Kemudian Allah lah yang mengetahui dan maha mengetahui dan maha berkuasa. Kemudian Imam Bukhari membawa satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dia berkata waqala Imam Ahmad, dia kata Imam Ahmad berkata, dia membawa sanadnya sampai kepada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan bumi. Iaitu hadis yang berbunyi bahawa bumi itu ketika mula diciptakan, disebutkan di sini ja'alat tamid, bumi ini tidak stabil. Ini penciptaan di awal. Kemudian Allah mencipta apa? Fa khalaqal jibal. Allah mencipta bukit dan gunung. Fa alqaha 'alaiha fastaqarrat. Maka Allah menjadikan gunung ganang, maka stabillah bumi itu. Tidak lagi bergerak-gerak tanahnya dan datarannya dan sebagainya. Kemudian di situ fata'ajjabal malaikatu min khalqil jibal. Maka malaikat kagum dengan kehebatan gunung. Itu maksud dia. Kemudian disebut lagi, malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, fahal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal. Ada tak makhluk lain yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada bukit, gunung dan bukit? Maka lepas itu datang jawapan, na'am, ya, iaitu al-hadid, iaitu besi. Kemudian datang lagi, ada tak lagi makhluk yang lebih kuat daripada besi? Ya, an-nar, iaitu api. Api boleh mencairkan. Kemudian, wahai Tuhanku, adakah yang lebih kuat daripada api? Maka Allah menyebut ya, iaitu al-ma', air, yang boleh memadamkan api. Kemudian malaikat bertanya lagi, adakah ada lagi yang lebih kuat daripada air? Ya, iaitu ar-rih, angin, yang boleh meniupkan dan sebagainya. Kemudian di hujung sekali, adakah lagi yang lebih kuat daripada angin? Maka jawab Allah, na'am, ya, iaitu ibnu Adam, manusia, iaitu anak Adam. Kuat dari segi apa? Kuat iman dia, iaitu yatasaddaqu biyaminihi wa yukhfiha an shimalihi. Itu tanda kekuatan iman, ialah dia bersedekah pada tangan kanan sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Keikhlasan hati seorang manusia. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang kadang-kadang saya rasa ramai yang pernah dengar makna dia. Jadi keindahan makna dia di hujungnya, dan di awal menunjukkan begitu. Begitu juga lepas itu Imam Ibn Kathir membawa riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang makna yang sama. Sayyidina Ali berkata ketika Allah menciptakan bumi, ia bergerak dan sebagainya, kemudian Allah ciptakan akhirnya ciptakan bukit. Jadi cuma saya nak sebutkan sikit, nak kongsi, bila ada riwayat daripada sahabat yang mana dia berkata, kata-kata dia tentang benda gaib, tentang benda sebelum penciptaan, tentang benda gaib, benda yang hanya Nabi yang tahu. Jadi apa yang kita nak fahami di sini?
Bagaimana sahabat ni tahu? Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita melihat riwayat kata-kata sahabat bercerita tentang benda gaib yang hanya Allah dan Rasul yang boleh beritahu, bermakna ia mengambil daripada Nabi SAW, walaupun dia tak beritahu. Ini nampak macam kata-kata dia, tapi sebenarnya dia ambil daripada Nabi SAW. Ini macam kita zaman sekarang lah, tuan-tuan. Kalau kita contohnya kita sebagai orang yang bercakap, kemudian kita bercakap ayat Al-Quran, tapi kita tak sebut firman Allah, kita beritahu terus, ingatlah bahawa begini dan begini dan begini, nanti di akhirat begini dan begini, nanti hari kiamat begini-begini. Kita menyebut tentang ayat Al-Quran, tapi kita tak sebut firman Allah SWT. Dan kadang-kadang kita bercakap tentang hadis, iaitu tentang Nabi SAW, tapi kita tak sebut sabda Nabi. Kita terus memberikan maksud. Ini yang berlaku kepada para sahabat. Bila ada ketikanya mereka mengajar orang-orang di zaman mereka, para tabi'in, jadi mereka berkatakan, dulu ketika Allah mencipta bumi, begini dan begini. Bagaimana dia tahu? Sudah pasti dia ambil daripada Nabi SAW. Ini yang kita panggil dari segi ilmu hadis, kadang-kadang ada riwayat yang mauquf, maksudnya nampak macam sahabat tu yang ucapkan, tapi marfu' secara hukum, maksud hakikat dia ialah daripada Nabi SAW. Begitulah kita lihat tadi bagaimana Imam Ibn Kathir bawa riwayat Imam Ahmad dulu, iaitu sabda Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Kemudian dia ikuti dengan kata-kata Sayyidina Ali tentang maklumat yang lebih kurang sama. Makna ia menunjukkan bahawa maklumat yang kedua ni juga sebenarnya datang daripada Nabi SAW. Kerana para sahabat tidak mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi yang telah berlaku atau akan berlaku, melainkan dengan wahyu daripada Nabi SAW, wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian selepas Allah menceritakan, kata Imam Ibn Kathir, setelah Allah menceritakan bagaimana Allah mencantik dan mengindahkan bumi, mengeluarkan airnya, menumbuhkan tanamannya, dengan sungainya, dengan pokok-pokoknya dan buah-buahannya, dengan gunungnya, dan semuanya itu Allah sebut mata'al lakum wa li'an'amikum. Allah jadikan dia sebagai nikmat yang digunakan oleh manusia dan juga binatang ternakan kamu. Makna, wahai manusia, semuanya ini yang kamu guna ini pertama daripada Allah SWT, yang kita perlukan daripada bumi, dan yang binatang perlukan daripada bumi dan langit, dan semuanya daripada Allah. Dan satu lagi, dia akan berakhir. Seperti Imam Ibn Kathir menyebut, semuanya ini yang kamu perlukan, yang manusia perlukan, yang juga haiwan-haiwan perlukan, semuanya ini berada di bumi ini ila an yantahiyal amad wa yanqadiyal ajal, sehinggalah satu peringkat dia akan habis. Sebab ni bumi. Maka lepas Allah cerita semua nikmat tadi, maka datanglah ayat yang seterusnya tentang kiamat. Datang kiamat, iaitu dinamakan At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra, iaitu perkara yang berat, yang menggemparkan, yang kalau sungai melimpah, kalau bumi dia bergegar, dia rosak semua, satu kegoncangan yang kuat, yang hebat, Al-Kubra, yang besar. Maka datang ayat lepas itu. Kata Imam Ibn Kathir, wa huwa yaumul qiyamah. At-Tammatul Kubra ialah hari kiamat. Pada hari itu, kata Allah, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Di antara perkara yang berlaku di sana, dalam surah ini diceritakan bahawa manusia pada hari itu akan mengingati apa yang dia telah lakukan di dunia ketika hidup. Disebut di sini, manusia akan mengingati, yatadhakkaru ibnu Adam, anak Adam akan mengingati jami'a amalihi, semua amalannya, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Pada hari itu manusia ingat. Dan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan wa anna lahu dzikra. Maksud, untuk apa lagi? Maksudnya, apalah faedah manusia ingat pada waktu itu, sedangkan waktu itu adalah waktu untuk menerima balasan. Baik. Kemudian Allah sebut lagi, wa burrizatil jahimu liman yara, dan dinyatakan, ditunjukkan, dipersembahkan dengan nyata
al-jahim, iaitu neraka jahim, neraka, kepada orang yang melihatnya. Kata Imam Ibn Kathir, azharat, maksudnya uzhirat lin-nazirina fara'aha an-nasu ayana, dizahirkan kepada semua orang yang dapat melihat, maka manusia dapat melihatnya dengan nyata. Itulah neraka yang didengari pada saat ini, yang kita pelajari dalam kitab ini, yang orang sebut-sebut, inilah dia, dilihat di sana di depan semuanya. Maka Allah menyebutkan dua sifat manusia di dunia dan apa dia akan dapat di akhirat. Allah menyebutkan fa amma man tagha, pertama golongan yang tagha, yang melampaui batas. Tadi kan kita sebut, ataupun sebelum ni kita baca bagaimana Firaun tagha, dia telah melampau. Maka orang seperti Firaun melampaui batas keimanan sehingga meninggalkan Allah dan meninggalkan Islam. Inilah balasannya. Allah menyebutkan orang yang seperti dia, tagha, melampaui, wa atharal hayatad dunya, dan melebihkan dunia dan mengutamakannya. Kata Imam Ibn Kathir, wa atharal hayatad dunya ay qaddamaha, dia mendahulukan dunia, ala amri dinihi wa ukhrahu, di atas semua perkara agama dan akhirat. Maksud dia tinggalkan akhirat, tinggalkan agama. Ini maksud mendahulukan dunia. Yang penting ialah keduniaan. Dia meninggalkan agama dan akhiratnya. Jelas tafsir ni. Cukup cantik ayat Imam Ibn Kathir. Maka orang sebegini apa balasan dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim tadi yang disebutkan neraka, ditunjukkan neraka itulah yang akan menjadi tempat kembali. Kata Imam Ibn Kathir, ay fa inna masirahu ilal jahim, tempat kembalinya ialah kepada neraka al-jahim. Wa inna mat'amahu min az-zaqum, makanannya juga adalah daripada pohon zakum yang menyiksakan pemakannya, yang disebutlah ayat-ayat yang lain tentang syajaratus zaqum. Wa mashrabuhu min al-hamim, minuman pula air yang amat panas. Jadi kata Imam Ibn Kathir, itulah balasannya kepada orang seperti Firaun yang tagha, yang melampau. Kemudian golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut pada hari dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari kiamat, dia bimbang daripada sekarang apa yang dibuat salah dan sebagainya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya daripada menuruti segala kehendak yang salah. Maka jiwa ni ada kehendak yang salah, ada kehendak yang betul. Sebab itu dalam hadis kita baca, dalam hadis 40, hadis ke-41, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, tidak bersempurna iman seorang kamu sehinggalah keinginan jiwanya menjadi taba'an, mengikuti lima ji'tu bih, apa yang aku bawa. So dia membawa kehendak dirinya untuk ke arah kebaikan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ia mendidik jiwanya. Kata para ulama ialah mendidik jiwanya. Baik. Orang sebegini akan dapat fa innal jannata hiyal ma'wa, syurgalah tempat dia kembali. Kata Imam Ibn Kathir, ya, tempat dia kembali, munqalabuhu wa masiruhu wa marji'uhu ila jannatil fayha, tempat kembali, tempat penghujung, tempat dia akan balik ialah syurga yang luas, yang indah. Kemudian Allah SWT menyebutkan kembali kepada sifat orang-orang yang menentang Islam. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang yang bertanya tentang kiamat ni ada dua jenis. Bila mereka bertanya tentang kiamat ni, ada golongan yang beriman yang tanya tentang kiamat kerana bimbangkan kiamat, nak beramal, nak tahu. Maka Rasulullah SAW memberitahu mereka ataupun menyatakan tanda-tanda kiamat atau apa yang kamu sediakan. Tapi kalau orang kafir, dia tanya memang untuk sama ada untuk mengejek atau untuk mempermainkan. Maka ini ada dua golongan. Baik, dalam ayat ni, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepada Rasul, kepada kamu, iaitu Nabi Muhammad, tentang kiamat, bila kiamat dan sebagainya. Ayyana mursaha. Maka Allah SWT menjawab bahawa kiamat itu bukan urusan kamu, wahai Muhammad. Maksudnya rahsia Allah SWT. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha, bukan urusan kamu, bahkan urusan Rabbika, Tuhan kamu. Maka di sinilah disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, ay laisa ilmuha ilaik,
ilmunya bukan milik kamu. Wala ila ahadin minal khalq, dan juga tidak ada seorang makhluk pun yang tahu. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah ya azza wajalla. Bahkan ilmunya, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi ya'lamu waqtaha. Dialah sahaja yang mengetahui bila waktunya, ala ta'yin, dengan tepat. Allah yang tahu. Baik. Dan dalam ayat lain juga Allah menyebutkan dia akan datang secara mengejut. Bermakna tidak ada orang yang dapat jangka dan tahu. Tanda-tandanya ada. Tanda besar, tanda kecil, tanda sederhana yang telah berlaku, akan berlaku. Tapi bila, hanya Allah yang mengetahui. Baik. Kemudian disebutkan lepas itu, innama anta munziru man yakhshaha. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ialah apa? Kata Imam Katsir, maksud ayat ini ialah, aku bangkitkan engkau wahai Muhammad untuk memberi amaran kepada manusia tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Bukan beritahu bila. Maksud yang penting bukan bila. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi. Sebab itu adalah sebuah hadis yang sahih dalam kita lihat dalam Sahih Bukhari dan sebagainya, bahawa Rasulullah ditanya oleh oleh seorang sahabat, bila kiamat, mata sa'ah. Maka Nabi bertanya kepada dia balik, wa ma a'datta laha, apa yang kau sediakan? Maksud Nabi mengembalikan kepada orang itu kepada persoalan yang lebih penting, bukan bila, tapi bagaimana kamu bersedia untuk hari kiamat. Maka dia kata, aku menyediakan cinta Allah dan Rasul. Maka itu benda yang penting. Jadi disebut sini, Rasulullah dibangkitkan, kata Imam Katsir, untuk memberi amaran berlakunya kiamat. Itu tugas Nabi, bukan nak bagi tahu bila dan itu saja, bukan. Nak bagi tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri pada hari tersebut. Itu maksud dia. Maka kata Imam Katsir, faman khasyiyallaha wa khafa maqamahu wa a'idahu ittaba'ak. Dan maka sesiapa yang takutkan Allah dan bimbangkan hari bertemu dengan Allah dan juga ancaman Allah, dia akan ikut kamu. Yang penting ialah, wahai Muhammad, engkau memberi peringatan akan ada orang yang ikut kamu, fa aflaha wa anjah, dan dia akan berjaya dan bahagia. Dia akan berjaya. Wal khaybatu wal khasaratu, yang kerugian dan juga kemusnahan dan kerugian hanya akan berlaku kepada ala man kadzdzabaka wa khalafaka, pada orang yang membohongi kamu atau mendustakan kamu dan juga yang menyalahi perintah kamu, tidak mengikuti. Jadi ini tugas yang penting. Jadi ayat ini mengajar kita tentang berfikir untuk perkara yang lebih utama. Jadi bukanlah kadang-kadang kita lihat setengah orang dia tahu satu perkara tentang kisah-kisah terdahulu, tapi dia tidak mengambil pengajaran, bahkan dia mencari benda yang tak penting. Contohnya, Allah SWT banyak beritahu kita dalam Quran kisah-kisah umat terdahulu, para Nabi dan lain-lain, para pengikut Nabi dan musuh Nabi. Allah beritahu juga maklumat tertentu tentang tempatnya atau keadaannya, dan kadang-kadang Allah tak beritahu. Maka sebahagian orang mencari-cari, macam Ashabul Kahfi, guanya dekat mana, orangnya nama apa, anjing tu nama apa, dari mana datangnya, kat mana begitu. Dia cari. Sedangkan Allah SWT dalam Quran surah Al-Kahfi menceritakan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tu. Macam juga tongkat Nabi Musa dekat mana, kapal Nabi Nuh dekat mana, Qarun, harta Qarun. Itu orang cari harta Qarun tu, cari sampai ke semua tempat cari harta Qarun. Harta Qarun, tak tahu kat mana, maksudnya tak dapat ditemui. Kemudian macam-macam ini, dia nak tahu bila kiamat. Dan sebagian orang kadang bila kita bercerita tentang Dajjal contohnya dalam hadis, dia nak cari kat mana pulau tu, kat mana tempat tu, Dajjal tu kat mana. Kita bukan itu cerita dia. Cerita dia ialah pengajaran yang kita boleh ambil, apa yang kita boleh buat. Maka di sini Allah SWT mengajar kita soalan-soalan yang timbul tentang bila kiamat tidak penting. Yang lebih penting ialah bagaimana manusia itu bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Baik, di akhir ayat dengan menyebut bagaimana keadaan manusia ketika bangun dari kubur di hari kiamat. Diakhiri dengan keadaan manusia di sana. Allah menyebut, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Iaitu kata Imam Katsir, apabila mereka bangun, ay idza qamu min quburihim ila al-mahsyar, bila manusia dibangkitkan daripada kubur ke mahsyar, tempat berhimpun, yastaqsiruna muddatal hayatid dunya, mereka
menjadi orang yang menganggap sekejapnya kita dekat dunia, tengok-tengok dah sampai pada mahsyar, tengok-tengok dah bangkit, macam kita tidur sekejap, macam kita baru saja dekat dunia. Disebut di sini yastaqsirun, mereka menganggap sekejap, sedangkan lama daripada awal penciptaan manusia, daripada manusia selepas itu sampai manusia dikebumikan dan sebagainya, lama dan panjang. Maka dia kata sini mereka menganggap sekejap sebab tengok-tengok dah sampai. Macam semua benda yang berlaku lah, macam kita sekarang contoh, ingat dulu kecil je, sekarang dah besar. Dulu muda, sekarang dah tua. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Jadi makna kita menganggap benda tu sekejap. Jadi di antara petanda akhir zaman ialah waktu tu berlalu dan kita rasakan sekejap. Jadi mereka mengatakan sekejap sangat kita duduk kat dunia, sekarang dah dibangkitkan. Hatta ka'annaha indahum kanat 'ashiyatan min yawmin aw duhan min yawm. Seolah-olah waktu itu ibarat satu waktu, iaitu di antara zuhur dengan maghrib. Satu, ataupun di antara terbit matahari dengan tengah hari. Maksudnya macam sekejap je. Jadi disebut di sini bagaimana manusia terkejut. Dalam surah lain kita beritahu manusia rasa macam tidur kemudian bangkit, macam dikejutkan dan sebagainya. Maka diakhiri surah dengan perkara itu untuk mengingatkan kita bahawa waktunya sebenarnya tidaklah lama. Rasa macam sekejap, tiba-tiba dah sampai. Itu maksud dia. Dan kita pun rasa macam sekejap, kita tengok dah habis dah tafsir surah ni. Begitulah cerita dia. Kita dah habis akhiri surah ini An-Nazi'at. Alhamdulillah kita dapat membaca sebahagian daripada apa yang ditulis, dicatatkan yang indah, dicoretkan oleh Imam Ibn Kathir. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang mengikuti, sama ada langsung atau rakaman, akan datang dalam siri yang ke-5 insyaAllah tafsir kita. Kita akan ambil surah Abasa wa Tawalla. Surah Abasa wa Tawalla, untuk kita melihat apa lagi makna, apa lagi pengajaran, apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab dia, yang mana saya cuba untuk mengambil, kalau tak semua, kita ambil yang penting dan kita cuba banyakkan membaca tafsir daripada beliau sendiri, supaya kita dapat memahami dan lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran kita biasa baca. Surah juzuk 30 ni kita biasa baca. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu akan datang dengan tafsir surah Abasa, InsyaAllah. Terima kasih kepada yang mengikuti. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.